أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pertama-tamanya sebelum kita mulakan tazkirah pada petang ini, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang dimuliakan Tuan Azim Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan jawatankuasa masjid, seterusnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya pada petang ini dengan keberkatan dan kemuliaan pada bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan selama ini maka telah pun tiba. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan kita yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini mendapat perkenan dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi untuk petang ini, sebelum kita sama-sama menaikkan solat Jumaat, kita sedikit perkongsian berkaitan tentang bulan Ramadan lah. Ini kita sebagai ulang kaji lah. Saya percaya tuan-tuan pun dah biasa dan tahu berkaitan tentang keistimewaan dan kelebihan pada bulan Ramadan. Tapi kita sebagai umat Islam kena saling ingat mengingati, mudah-mudahan ini satu jalan untuk kita lebih dekat dan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita di dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi samil alim, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah apabila disebut nama Allah, idza zukirallahu wajilat qulubuhum, maka bila disebut saja nama Allah bertambahlah imannya, bertambah keimanan dia kepada Allah. Maka ini bila kita Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kehebatan ibadah di dalam bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu yang menjadi kekuatan pada kita tiap-tiap tahun. Kita kena azamkan dalam hati kita, kita kena kuatkan semangat kita untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah. Maka inilah kita punya matlamat paling utama dalam bulan Ramadan. Jika kita sembahyang, matlamat utama kita adalah untuk mencapai kasih sayang Allah, tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang orang tanya kita, kenapa kita sembahyang? Sebab itu kewajiban kita, maka kita kenalah sembahyang. Maka jawapan itu belum lagi lengkap. Maka bila kita jawab, itulah tanda penghambaan kita sebagai hamba. Maka kita ada pencipta yang namanya Allah. Tanda penghambaan kita kepada Allah melaksanakan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni Allah Subhanahu wa taala jadikan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melakukan ibadah kepada Allah, memperhambakan jiwa kita, hati kita, jasad kita untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Allah kata, tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk melakukan ibadah dan menghambakan hati dan jiwanya untuk Allah. Itu pengakuan kita. Maka Allah menyatakan kepada kita, apa tanggungjawab kita sebagai manusia? Illa liya'budun.
mestilah kita memperhambakan jiwa kita kepada Allah. Maka bila masuk saja bulan Ramadan ini, matlamat kita untuk mencapai takwa kepada Allah itu juga adalah tanda penghambaan kita kepada Allah. Sebab bila masuk saja bulan Ramadan, maka ada di kalangan manusia yang memperhambakan amalan dia, ibadah dia, jasad dia, hati dia untuk bulan Ramadan semata-mata. Itu yang dikatakan sebagai hamba Ramadan. Kita tak nak menjadi di kalangan manusia yang disebut sebagai hamba Ramadan, tapi kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buatlah amalan kita itu pertama sekali lillahi ta'ala. Apa saja niat kita, sama ada sembahyang kita, puasa kita yang kita niat tiap-tiap malam, nawaitu sauma ghadin an adai fadi syahr ramadana hazi sanati, hujungnya itu lillahi ta'ala. Bukan kita tujuannya linnas, untuk manusia, untuk sanjungan manusia, untuk perhatian manusia, untuk menjadi pujian-pujian di kalangan manusia. Bukan itu. Tujuan kita adalah untuk mendapat perhatian di sisi Allah. Maka berapa ramai di kalangan manusia, Nabi sebut, ya, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa ramai di kalangan manusia yang masuk saja bulan Ramadan hanyalah mendapat lapar dan dahaga saja. Kenapa Nabi sebut begitu? Mesti ada sebab. Sebab ada di kalangan manusia yang berpuasa di dalam bulan Ramadan hanya sekadar untuk mendapat lapar dahaga, tidak mahu mendapat manfaat. Sebab tu kadang-kadang ada di kalangan manusia bila masuk saja bulan Ramadan, walaupun Nabi dah sebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ini hadis yang glamour dan tuan-tuan pun lebih tahulah. Apabila datang saja bulan Ramadan, maka dibukanya pintu-pintu syurga. Apa maksud dia? Ini peluang terbaik tuan-tuan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Nak masuk dalam syurga Allah macam mana? Adakah cukup pengakuan kita sebagai seorang Islam? Saya sudah Islam, saya sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Adakah itu sudah memadai untuk kita masuk ke dalam syurga Allah? Nak masuk ke dalam syurga Allah ni ada kaedah dan juga ada pengorbanan yang perlu kita lakukan. Sebab tu nak masuk syurga Allah bukan suatu benda yang mudah. Bukan sekadar kita melaksanakan ibadah, sembahyang 5 waktu, puasa dalam bulan Ramadan, menunaikan zakat, menunaikan haji. Lepas tu selesai tanggungjawab kita, pasti confirm kita masuk ke dalam syurga Allah. Belum tentu lagi. Mungkin satu masa kita akan masuk ke dalam syurga Allah, tapi nak masuk di kalangan manusia yang masuk ke dalam syurga Allah tanpa hisab, tanpa ditimbang amalan tu, belum tentu lagi. Sebab ibadah kita untuk siapa? Kalau untuk Allah, insya-Allah. Lepas tu bila masuk je 1 Ramadan, apa kita punya azam kita? Adakah azam kita pada tahun ini kita nak mencuba pelbagai juadah menu di bazar Ramadan? Bila masuk je bulan Ramadan, standard kita akan target bazar Ramadan. Sebab bazar Ramadan ni kadang-kadang jual makanan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Tu kadang-kadang bila nampak lipas lalu diingat, kurma lalu berjalan-jalan. Sebab apa? Sebab puasanya itu bukan untuk Allah. Kadang nampak selipar, macam nampak kebab, kadang nampak itu, nampak ini, macam-macam dia nampak. Tapi tidak ada satu pendekatan pun dalam jiwa kita yang disebutkan la'allakum tattaqun tadi. Bila sebut saja bulan Ramadan, terdetik dalam hati kita apa yang kita nak buat supaya dapat menambahkan amalan kita. Takkan kita nak puasa je, menahan lapar dahaga saja. Mesti ada amalan-amalan tertentu yang boleh kita lakukan. Sebab tu ada disebut sebagai bulan Ramadan ini madrasah, untuk kita jadikan sebagai satu institusi untuk kita melatih jiwa kita, hati kita, jasad kita. Nanti kita akan bertemu dengan Allah di kalangan la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kita juga menjadi di kalangan hamba Allah yang berjaya. Jadi anggaplah kita masuk bulan Ramadan ini macam kita dulu nak menghadapi SPM,
So kalau SPM tak lulus, tak dapatlah kita masuk universiti, tak dapatlah kita masuk maktab, jadi cikgu dan sebagainya. Seolah-olah begitulah. Jadi bila kita ada keazaman SPM, kita nak buat dengan baik, mendapat kejayaan yang terbaik dalam pendidikan kita. Macam tu juga dalam bulan Ramadan. Kita niatkan supaya aku nak berjaya nanti. La'allakum tattaqun itu dapat dicapai. Macam mana nak capai la'allakum tattaqun? Pertama sekali kena tahu bulan Ramadan ni bulan apa. Sebab tu disebut ulama sebut bulan Ramadan ini disebut sebagai Syahrul Al-Quran, bulan Al-Quran. Bila kita tengok Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkan ayat-ayat Allah dalam bulan Ramadan. Tetapi apa yang perlu kita nak cuba bongkarkan melalui ayat tersebut? Benda dah biasa kita baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Biasalah tu benda-benda kita baca, memang disebut bulan Ramadan ini turunnya ayat-ayat Allah. Tetapi tidak ada satu pendekatan dalam jiwa kita, ilmu kita, penglihatan kita, penghayatan kita, apa yang Allah nak beritahu pada kita. Makna kata kita kena ambil ayat-ayat Allah itu yang dijadikan sebagai mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai pegangan kita. Sebab tu Allah sebut unzila fihil Quran hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Menjadi petunjuk dan panduan kepada manusia. Itu yang kita nak cuba ambil ilmu di situ. Menjadi petunjuk kepada manusia itu maksudnya bagaimana? Batu dalam ayat-ayat Allah kita kena faham dan kita kena jelas. Contohnya, ada ayat Allah yang maknanya sama tetapi perbahasannya berbeza. Saya bagi contoh benda yang mudah. Allah kata kalimah melihat. Melihat ini saya bagi 3 je lah. Dia ada banyak lagi, saya bagi 3 saja. Kalimah melihat ini ada kalanya kita baca dalam ayat-ayat Allah disebut innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ada kalanya Allah sebut kalimah syahida, yushahidu. Syahida, syahidu pun melihat juga. Dan ada kalimah Allah sebut nazara, pun melihat juga. Apa beza di kalangan 3 ayat ini? Sebab tu Allah sebut tadi Syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Tengok ayat-ayat Allah yang 3 ni, contohnya Allah bagi pada kita supaya kita lebih meneliti. Rupanya hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ayat-ayatnya itu sebagai muhasabah kepada kita. Cuba tengok kalimah yang pertama disebut tadi, basir. Basir ini maksudnya melihat, tetapi melihat ini tidak sama dengan kalimah syahida ataupun kalimah nazara, tak sama. Basir ini kalimah yang biasa, melihat. Macam kita lah, melihat sana, melihat sini. Itu benda yang biasa. Tapi bila disebut syahida, yushahidu, lebih kepada kalimah penyaksian. Dia bukan sahaja melihat tapi menyaksikan, meyakini. Sebab tu asyhadu alla ilaha illallah. Aku naik saksi, aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku menyaksikan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tu kalimah syahidah, kalimah asyhadu. Pun melihat juga, tapi penyaksian itu mestilah dengan mata, dengan hati, dengan lidah, dan dengan amalan, dengan jasad. Sebab tu bila kita kata sahaja aku menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah, aku menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Apa maksudnya? Tuan-tuan meyakini bahawa Allah itu Tuhan yang satu, bukan sekadar di lidah kita sebut, tetapi dalam hati kita meyakini bahawa tidak ada Tuhan lain. Tidak ada Tuhan yang ada semampu Allah Subhanahu Wa Taala, sehebat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada. Itu keyakinan kita. Lepas tu kalimah bila kita asyhadu alla ilaha illallah, kita tunjuk itu menandakan Allah itu Tuhan yang esa, Allah itu Tuhan yang satu. Tengok ayat Allah dia kata syahida, yushahidu, asyhadu, melihat dengan penyaksian. Tapi kalimah basara, basir tadi itu lebih kata melihat dalam keadaan konteks yang biasa.
kalanya Allah sebut nazara. Nazara ini juga melihat, tetapi lebih kepada penelitian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Apa Nabi sebut? Sesungguhnya Allah tidak melihat. Tidak melihat itu bukan melihat saja-saja, macam kalimah basara tadi, basir, tetapi melihat dengan penelitian. Sebab tu kalau disebut nazir masjid, kan? Perasan tak? Nazir masjid itu adalah daripada kalimah nazara. Nazir masjid tugasnya dia mantau masjid, meneliti, melihat, sebagainya lah. Macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala melihat manusia dengan teliti. Sebab tu apa yang Allah nak daripada tuan-tuan ialah la'allakum tattaqun tadi tu. Sejauh mana kita ada kesungguhan nak capai takwa. Kalau baru masuk 4 Ramadan hari ni pun kita rasa macam dah rasanya dah tak boleh pergi dah. Kalau boleh ada 5 Ramadan, 6 tu masuk Syawal, okeylah. Ada juga macam tu. Puasa tak boleh 5 hari ke Ustaz? Kenapa sampai 30 hari, 29 hari? Tak boleh 5 hari ke? Tak ada diskaun ke? Dah 20 tahun puasa 30 hari, 29 hari. Takkan puasa tahun ni tak boleh? Tu kadang-kadang bila buka puasa pun dia nak kautim juga. Sat 2 minit pun nak kira. Habis puasa daripada tadi pukul 6 suku pagi sampai pukul 7.30 malam tak boleh ke lebih ni kurang 15 minit 7 suku buka. Kautim bukan selalu pun. Kita nak kautim pula macam tu. Jadi Allah bagi kepada kita perintah tu laksanakan dengan sebaik mungkin, jangan kita petikai. Walaupun seminit, walaupun 2 minit, itulah tanda disiplin kita dengan Allah. Ibadah yang Allah bagi pada kita tu melatih disiplin kita. Tentang tengok solat 5 waktu, kita solat Jumaat, itu kan disiplin. Kita solat jemaah, kalau imamnya rukuk, kita kena rukuk. Mana kalau imamnya rukuk, kita sujud. Walaupun kita tak puas hati dengan imam tu, ada kes di luar daripada solat, tak sokong dia macam bagaimana ke, ataupun tak setuju dengan pendapat dia ke, tak boleh, kena ikut juga imam. Sebab tu disiplin kita. Isteri kita kat rumah, mana boleh jadi imam? Walaupun dia guru besar sekolah agama ke, guru kafar ke, apa ke, kita kerja biasa, dia tak boleh jadi imam. Ada satu kes, dia cakap, Ustaz, saya tak setuju lah Ustaz, kenapa isteri saya kat rumah tak boleh jadi imam? Saya teringin nak dia jadi imam. Selalu saya jadi imam, itu pun dia tegur. Asyik saya je salah, biar dia jadi imam. Tak boleh, walaupun dia tu hebat macam mana pun, tak boleh jadi imam. Lelaki tetap suami menjadi pemimpin, tak boleh perempuan jadi imam. Makna kata Islam melatih kepada kita supaya disiplin. Solat tu kena ikut rukun solat, kena ikut syarat sah solat, syarat wajib solat, Islam, akal, baligh. Itu syarat wajib kena ikut. Lepas tu kadang-kadang kita jumpa orang yang, ialah Allah uji, kadang-kadang dia tak waras kan. Jangan suruh dia semayang. Dia berjalan kaki tak pakai slipper tengah panas, kau wajib semayang. Makhluk Allah semuanya yang namanya Islam wajib semayang. Dia tak betul, macam mana nak suruh dia semayang? Tak boleh, sebab tak cukup syarat dia. Macam tu juga dengan syarat sah. Syarat sah kita belum masuk waktu nak semayang. Ada satu kes, ada satu hamba Allah, dia tanya saya, Ustaz, sepanjang saya bertugas 20 tahun, dia berulang daripada Banting ke Petaling Jaya. Dia keluar kerja pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi tu dia sembahyang subuh kat rumah. Lepas tu sampai ke sudah dia tak qada. Saya kata, kenapa tak qada? Dia kata, Ustaz, Allah itu lebih mengetahui. Kita ni kan hamba Allah, susah nak dapat waktu sembahyang yang betul. Pergi kerja pula jauh, naik bas pula tu, kena tunggu bas, berhenti sana berhenti sini, tak sempat nak sembahyang. Jadi saya sembahyanglah pukul 5 pagi, sembahyang subuh. Pukul 5 pagi dah masuk subuh ke belum? Belum. Kalau sembahyang tak sah lah sembahyangnya. Kan syarat sah sembahyang tu masuk waktu. Masuk waktu ke azan. Syarat sah sembahyang masuk waktu ke azan. Masuk waktu. Sebab tu kadang-kadang ni nanti kalau nak buka puasa ni, jangan tunggu azan. Kalau azannya pukul 8, ya buka puasa pukul 8. Masuk waktu buka puasa lah.
Contohlah tiba-tiba blackout masjid kan, nak azan, kenapa tak azan-azan ni, tunggu sampai pukul 8, 8.30 baru azan. Macam Nuh buka puasa 8.30, masuk waktu, yakin masuk waktu, buka puasa. Macam itulah kita sembahyang, yakin masuk waktu, sembahyang. Kalau belum masuk waktu tak bolehlah sembahyang, hukumnya tak sah. Saya cakap dengan dia, 20 tahun awak sembahyang subuh tak sah, kena qada. Nayalah ustaz ni scammer betul lah, dia kata. Allah tu maha memaafkan, apalah ustaz ni, dia kata. Tak, betul lah itu kaedah dia. Kita sembahyang ni kalau tak cukup syarat dia tak sah. Sebab tu kita kena ada ilmu. Jadi ialah masing-masing punya pendapat kan. Tapi itulah kaedah dia. Islam melatih kepada kita supaya disiplin. Macam puasa gitu juga, Allah melatih supaya kita disiplin. Menahan lapar, menahan dahaga, menahan daripada perkara yang membatalkan membatalkan puasa, menahan daripada perkara yang boleh membawa kepada maksiat. Itu disiplin kita dalam bulan Ramadan. Bila masuk je bulan Ramadan, kadang-kadang daripada segi lidah kita tak boleh jaga. Mungkin menahan lapar, menahan dahaga boleh, tapi lidah kadang-kadang tak boleh nak jaga. Sebab tu kita gantikan benda-benda yang lara ni, kita cerita benda-benda yang maksiat, benda-benda yang mengumpat dan sebagainya, gantikan dengan kita banyak berzikir, mengingati Allah. Kalau ada sesiapa yang ajak kita, jom kita sembang, kita kutuk sikit orang tu orang ni, orang tu orang ni, kita cakaplah dengan dia bahawa sahaja aku ini sedang berpuasa. Mengelakkan daripada kita melakukan perkara yang keji. Sebab kita puasa ni tak naklah puasa awam. Puasa awam ni semua orang boleh. Anak-anak kita yang belum balik pun boleh puasa. Orang yang bukan Islam pun boleh puasa dalam bulan Ramadan. Takkan nak puasa awam semata-mata. Paling tidak pun kita puasa khusus. Yang paling hebat puasa kita khusus. Puasa yang mendapat tempat di sisi Allah, seperti mana puasa Nabi-Nabi dan juga sahabat Nabi. Dapat menahan lapar, dapat menahan dahaga, dapat menahan daripada perkara yang membatalkan puasa, dapat menjaga lidah dan sebagainya, itu pun dah alhamdulillah. Sebab tu kita nak buat ibadah kepada Allah ni yang penting hatinya ikhlas. Jadi kita nak buat amal ibadah, sembahyang, tarawih ke, tadarus ke, kalau mampu kita buat. Jangan kita bergaduh. Yang penting hatinya ikhlas. Macam mana nak tahu hatinya ikhlas, tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan nak tahu hati kita ikhlas ke tidak? Dulu masa kita kahwin dengan pasangan kita cakap apa dengan dia? Saya ikhlas nak kahwin dengan awak. Ikhlasnya tu di mana? Nampak tak ikhlasnya? Macam mana nak tahu benda tu ikhlas? Payah. Sebab tu Allah sebut Qul huwallahu ahad. Surah apa tu? Surah Al-Ikhlas. Ada tak kalimah ikhlas kat situ? Tak ada kan? Surah An-Nas ada kalimah An-Nas. Surah Al-Falaq ada kalimah Al-Falaq. Tapi surah Al-Ikhlas tak ada kalimah ikhlas. Kat situ pun Allah dah bagi tahu kepada kita ikhlas ni benda yang tak nampak. So kalau kita cakap saya ikhlas, makan, saya belanja, saya ikhlas, belum tentu lagi. Ikhlas ni benda yang tak nampak. Maksudnya kita buat tu, kita dah tak ingat dah apa yang kita buat. Sedekah dalam tabung masjid, infak dalam bulan Ramadan, kita dah tak ingat dah. Jangan hari ni kita sedekah kata kalau ustaz ceramah dia kata kalau kita sedekah 700 kali ganda. Maknanya masuk RM1 dapat RM700. Dikira seminggu tak dapat pun ustaz RM700. Bukan RM700, 700 kali ganda. Pahala Allah bagi ni tak semestinya duit. Tu kesihatan Allah bagi pada kita, nikmat Allah bagi kita berjumpa dengan Ramadan, dapat melaksanakan sembahyang tarawih, dapat kita melaksanakan amalan-amalan yang lain, itu dah nikmat. Jangan banding-bandingkan nikmat kita dengan orang lain. Tak sama. Orang lain tu kadang-kadang Allah bagi dia nikmat, kadang-kadang Allah nak uji dia. Kenapa dia kaya, kenapa kereta dia besar. Kita kadang-kadang nak dapat kereta pun susah. Allah bagi kita ujian supaya kita sabar. Lepas tu tengoklah orang yang di bawah kita, jangan tengok orang di atas kita. Kalau kita naik kereta biasa, naik kereta kancil contohnya, tengok orang yang naik motor. Orang yang naik motor tengok orang yang naik basikal. Orang yang naik basikal tengok orang yang jalan kaki. Orang yang jalan kaki tengok orang yang datang masjid mengesut.
Orang yang mengesut, ya Allah, akulah paling azab dah ni, pergi masjid mengesut. Aduh, orang lagi tak ada kaki. Bila kita tengok macam itu, baru kita tahu bahawa nikmat Allah bagi pada kita tu adalah nikmat yang terbaik. Jangan banding-bandingkan dengan manusia. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jika terima kasih dengan Allah, syukur dengan nikmat Allah, pastinya Allah akan tambah. Bila Allah tambah? Jangan ditunggu bila Allah tambah, tapi pasti janji Allah itu Allah akan tepati bila tepat pada waktu yang sesuai dengan kehidupan kita. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimati Allah sekalian, kita sampai pegang satu suku sikit lagi lah, sikit lagi sebagai penutupnya lah, sebagai khulasahnya tazkirah kita pada petang ini. Pertama sekali, sebagai penutupnya, kita kena sambut bulan Ramadan ini dengan berlapang dada. Berlapang dada ni maksudnya macam mana? Iaitu kita kena banyak melakukan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan, walaupun sedikit, tetapi biarlah menjadi amalan yang istiqamah. Biarlah kita sedekah tu RM1 tiap-tiap hari, dengan keadaan kita sedekah itu tidak ada siapa yang tahu, Allah je yang tahu. Jangan kita sedekah hari ni RM100, RM200, lepas tu share dekat Facebook. Hari ni dan sedekah RM100, korang ada. Dah kita cakap kat Facebook macam itu pula. Bimbang kita punya ibadah itu tidak diterima oleh Allah, sebab niat kita nak menunjuk-nunjuk. Sebab tu sebarkanlah maklumat, sebarlah dakwah. Walaupun kita ada Facebook, kita ada media masa, ada Instagram dan sebagainya, sebar benda yang elok-elok, yang mengajak kepada orang melakukan kebaikan. Dalam erti kata, jangan menunjuk kita yang melakukan kebaikan, tetapi mengajak orang supaya melakukan kebaikan. Contohnya, jom kita sama-sama banyakkan berzikir 100 kali contoh. Selawat 1000 kali sepenuh hari Jumaat ni. Jom kita sama-sama selawat. Mudah-mudahan itu sebagai saham kita. Bila mati je anak Adam, apa yang kita bawa nanti, iaitu salah satu daripada al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang banyak bagi manfaat kepada manusia. Sebarkan satu ilmu, orang lain manfaatkan, itulah saham kita. Tuan-tuan simpan duit dalam bank, belum tentu duit tu kita punya. Kita meninggal dunia besok jadi harta pusaka. Yang kita punya di mana? Bank dekat dunia kita simpan. Bank Islam ada, Bank Rakyat ada, BSN ada, Maybank ada. Bank yang di sana, besok ketika mana kita berhadapan dengan Allah, mana kita punya bank? Ada tak kita punya amalan? Ada tak kita punya saham? Ada tak kita punya simpanan? Tiba-tiba nanti kita dibangkitkan oleh Allah SWT. Ketika itu ditanya, sembahyang kita tak lengkap, sembahyang kita Allah banyak tak terima. Jadi akaun kita yang lain tu macam mana? Simpanan-simpanan kita tu macam mana? Itu yang kita kena bimbang. Jadi salah satu daripada yang tadi, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang banyak bagi manfaat. Ni tuan-tuan balik sampaikan kepada anak isteri kita yang mungkin tak dapat bersama-sama kita pada kali ini. Sampaikan ilmu tu. Puasa dengan baik, banyakkan sabar, banyakkan zikir. Itu juga ilmu yang bermanfaat. Sedekahun jariyah, sedekah yang berkekalan, berpanjangan. Infakkan harta kita. Sedekah belanja orang makan tu satu hal lah. Bila kita sedekah tu, pahalanya kita akan dapat pahala orang yang berpuasa. Tapi infak benda ni yang berkekalan, berpanjangan sampailah hari kiamat. Tuan-tuan infak kipas, infak aircon, infak sejadah, infak Quran dan sebagainya, benda tu berpanjangan sampai selagi mana diguna, selagi itulah pahalanya akan sampai pada kita. Dan yang akhir sekali, doa daripada anak yang soleh. Yang ini kita tak pasti lagi. Mana kita tahu bila kita meninggal dunia, mungkin anak kita tak doakan kita. Dan nanti-nanti kita dalam kubur, kenapa lah si Fulan tak hantar doa pada kita? Jadi paling tidak dua benda ni kita settlekan. Sedekahun jariyah dan juga al-ilmu yuntafa'u bihi, yang menjadi bekalan kita, yang menolong kita. Di samping itu, banyakkan kita membaca ayat Allah, kerana Nabi sebut ayat-ayat Allah inilah yang akan menjadi syafaat pertolongan kepada kita. Nanti dia akan datang pada kita, dia kata mengakui bahawa kita ini banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak ilmu yang dapat dikongsikan bersama pada kali ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu atas kelemahan saya, dan mudah-mudahan dapat diperbaiki. Dan insya-Allah kita akan bertemu pada sesi-sesi yang akan datang.
Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan kita tutup majlis kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.